warga-warga Asia. Selamat siang kepada warga Euro. Okay. Alright. Thank you so much for joining my first and only webinar. Okay. Jarang buat. Jarang lah. Ali Syazwan, masukkan dia Syazwan. So jarang buat, bukan jarang, tak pernah dibuat, tapi buat atas sebab unsur nak menunaikan janji yang telah dibuat lah. Right, for those who don't know me, saya Jemar, trade for almost 3 years. Tak power, sebab tak ada group signal, tak ada channel. Okay? Tak pernah bagi signal lah. Alright? So, this webinar usually focus on 2 things, direction dan juga confirmation. Sebab apa Jemar fokus dekat 2 benda ni saja? Sebab setelah nak kata lama, tak lama jugalah, trading selama 4 tahun ni, 2 benda ni adalah 2 benda yang sangat penting dan ramai orang tak tahu. Okay, jadi webinar ni kita akan fokus dekat 2 benda ni, dan 2 benda ni insyaAllah dengan adanya 2 benda ni dan faham benda ni, korang dah boleh membuat keuntungan. Okay, tapi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada yang banyak support saya, okay, dan mengajar saya, kepada semua sifu-sifu saya lah. Kita ada obvious yang dah kenal, Opai, Halu Syazwan, Dollar Dan, Acai, Shah, siapa lagi? John Klo, a lot of people actually yang banyak bantu saya, tolong saya juga. Pin, Azrai, grup-grup kecil saya lah. Yang dah lama saya kenal, Buaya, Iman dan semualah. Okay? Dan lain tak bukan yang banyak membantu saya dapat tune saya balik, iaitu Bonnie. Okay? Bonnie is the best lah. Nak belajar dengan dia. Pucuk. Alright. So, let's move on. Alright. First of all, kita akan start dengan basic. Okay? Basic is advanced, tapi bukannya basic lah. Basic support resistance. Belum tu lagi. Okay? Syah, masukkan Kishan lah. Kishan tu is my friend. So, apa itu forex? Semua cakap forex. Forex tu adalah penukaran mata wang. Penukaran mata wang. Betul, tapi macam mana cara penukaran mata wang tu berlaku? Okay, jom kita belajar pada kita kenali dulu definition of pertukaran mata wang. Okay, so first of all, this is my motto yang selalu saya pakai lah. Grow at your own pace. Speed doesn't matter as long as you are making the progress. Why? Because semua orang ada goal dia. Okay? Certain orang takes 1 year. Certain orang takes what? 1 week. Certain orang takes 1 day. And ada juga certain orang takes around 1 or 10 years. Okay. But at the end of the day, the goal is still the same. To gain financial freedom. Okay. Jadi, first grow at your own pace. Jangan menggopoh-gopoh, tergopoh-gopoh apabila ingin berjaya. Kalau ada fail, it's okay. Speed does not matter. Sebab at the end of the day, semua akan dapat benda yang sama. Okay. The thing is, as long as you are making progress. Alright? Progress. Kalau tak buat, tak adalah ini. Tak buat, tak adalah ini. Tak buat, semuanya start pada kosong. Jadi, progress. Buat. Datang webinar ni, dah ada progress. Okay, now it comes to don't give up. Okay, this is what I always talk to myself. Jangan give up. Okay, jangan give up. Alright, so apakah itu pertukaran mata wang? Okay,
sebelum pertukaran mata wang, kita kena tahu pertukaran, ayat selain pada pertukaran adalah berdagang. Okey, apakah itu berdagang? Berdagang adalah pertukaran barangan atau perkhidmatan secara langsung. Maksud dia, kita bagi barang, okey, ni hadiah jadi saya lah. Tak ada orang nak bagi. It's okay. Ataupun perkhidmatan. Ni penyapu. Kita panggil cleaner. Okay. Okay. Pertukaran barang atau perkhidmatan. Okay. So, diorang ni company. SRK. Okay. Pertukaran barangan. Dia bagi hadiah ke SRK. Perkhidmatan secara langsung, cleaner bagi servis membersihkan bangunan ke SRK dan in return SRK bagi duit. Okay. So itu adalah berdagang, pertukaran barangan ataupun perkhidmatan secara langsung. Dan apa itu pertukaran mata wang? Okay. Mata wang kita tahu adalah nilai. Mata wang adalah kita tahu ianya adalah sesuatu objek yang boleh digunakan untuk menjual beli. So itu adalah mata wang. Jadi apakah pertukaran mata wang? Dalam mata wang ni kita ada banyak hilang. Mata wang Mata wang ni kita ada pelbagai jenis ataupun pelbagai kategori. Kita ada mata wang safe haven. Ataupun mata wang komoditi. Okey, tapi ini secara asas. Jemaah, guna tulisan, guna warna hitam sebab warna hijau tak nampak. Okey. Alright. So, maaf saya. Okey. So, satu mata wang saling bertukar dengan mata wang yang lain. Ini bermaksud mata wang kita adalah MYR. Bertukar dengan mata wang yang lain. MYR, kita ada currency apa? USD. Okey, mata wang kita bertukar dengan mata wang yang lain. Ini adalah maksud pertukaran mata wang. Dalam Forex yang saya tahulah, dalam MT4 ataupun Trading View, kita ada total number of 69 currency. Okay. Currency pair lah. Maksud dia pasangan. Okay. So, ada banyak. Okay, right. Jadi, itu adalah maksud berdagang dan pertukaran mata wang. Okay. Sekarang ni, kita ada dua jenis cara untuk berdagang mata wang. Satu, kita ada fizikal. Contohnya, saya lah J. Jemaah pergi dekat kedai. Kedai ni adalah money exchanger. Money exchanger, okay. Kita bagi duit kita, MYR kat orang. Okay, in return, kita nak beli, contohnya saya nak pergi terbang dekat EUR. So, saya bagi money exchange, saya bagi $1 MYR. Diorang akan bagi, sekarang currency berapa lupa dah. Kita dah letak ni 0.4 sen. Okay, so itu adalah perdagangan fizikal. Saya sendiri akan pergi ke kaunter. Alright, untuk buat pertukaran mata wang. Okay, cara yang kedua adalah melalui atas talian. Dari bahasa Inggerisnya, online. Okay, jadi macam mana transaction online ni terjadi? So, sekarang ni ada rambut putih letak dia nama B. Bonnie. Okay. So, Bonnie transfer duit dekat broker. This is what we call broker. Okay. Broker ni, contohnya kita ada HF, JF, AX, okay, FX. Alright. Dan broker ni pula akan letak duit kita dekat satu platform yang boleh membuat jual dagang. Platform ni apa? MT4 ataupun Trading View. Okay. Dan platform ini pula akan
diuruskan oleh kita sendiri. Iaitu bawah ni lah. Dia yang uruskan jual atau beli. Jadi malam ni kita nak fokus dekat sini. Okay, sebab kita nak buat jual perdagangan secara online. So sekarang ni kita dah tahulah apa itu forex dan kita berada di bahagian yang mana. Kita berada di penukaran wang yang mana. Okay? Alright. Sekejap hilang. Okay. So, let's move on to the next slide. Okay. Since kita membuat perdagangan secara online, kita tak ada, contohnya kalau kita pergi dekat kedai fizikal, diorang dah ada chart diorang. Okay. Contohnya US berapa, MYR berapa. So kalau kita ada $1, kita tukar, dapat amount 0.4 contohnya. Okay. Tapi kita nak buat sendiri jual beli tu, kita tak nak buat dekat kedai fizikal. Jadi macam mana kita nak buat? So cara-cara kita nak buat menjual dagang secara online, dia ada satu fundamental, dua technical, yang ketiga ni dia special sikit. Dia menggunakan dua-dua teknik dia. Alright. So jadi kita fokus pada fundamental dulu. Okay, so fundamental ni keadaan atau situasi yang boleh mengubah ekonomi sesebuah negara. Contoh, kita ambil US. Okay, USA. Right. So, apa terjadi? Contoh je Joe Biden resign. Okay, resign. Dan news ni keluar dekat Bloomberg ataupun New York Times lah. Right. So what will happen is negara USA takkan ada presiden. So kalau tak ada presiden, maksud dia negara USA akan jadi huru-hara ataupun collapse. Okay. Jadi bila negara USA huru-hara, ekonomi diorang tidak terjaga. Tidak terjaga. Bila tidak terjaga, ekonomi diorang akan turun. So bila turun, currency diorang akan weak. Faham So itulah cara orang fundamental tengok the price too weak ataupun strong, dan diorang akan buat jual beli berdasarkan ilmu ataupun berdasarkan analisis diorang mengenai Joe Biden berhenti saja. Okay, itu adalah fundamental. Dan news ni kita boleh dapat di mana-mana online website yang ada international news, ataupun kita boleh tengok dekat Forex Factory yang very direct punya lah. Okay. So technical pula macam mana? Okay, technical ni dia luas. Fundamental luas, technical ni pun luas. Tetapi dengan secara asas technical ni adalah dengan menggunakan sesebuah peralatan yang disediakan oleh platform berdagang, platform seperti MT4. Okay, peralatan yang digunakan yang disediakan oleh MT4 seperti Fibo, BBMA, MA, EMA, Trendline. Dengan menggunakan peralatan ni, technical analysis akan mengenal pasti harga yang tertentu untuk membuat jual dan beli. Okay? So, kita dah selesai lah. Right. Sekarang ni kita fokus straight ke MT4. Straight ke chart. Okay. Dalam platform trading, MT4 atau TradingView, kebiasaannya diorang akan buat 3 chart. Diorang akan menyediakan 3 chart. 1, bar chart. 2, candlestick. 3, line chart. Sekejap guys, mute phone je. Underscore. Syah.
Terus je. Ya. Ada nama Kapon. Bagi Kapon masuk je. Alright. Bagi je semua masuk je. Bagi je semua masuk. Buka je, open je. Don't care. Tak payah lock. Buka je. Okay. Baik. Banyak test aku ni. Penting aku. Alright. Okay. So, dalam MT4 ataupun TradingView, kita panggil platform trading. Okay. Platform trading ni, dia biasanya menyediakan 3 jenis candle. 3 jenis chart. Satu bar chart, candlestick dan juga line chart. Bar chart ni adalah orang lama trade. Old generation traders. Which is for me, bar chart sangatlah bagus untuk cari supply and demand. Tapi, for sometimes, saya lupa 2000 atau 19 berapa, Japan telah menyediakan satu lagi cara yang paling mudah, iaitu candlestick dan juga line chart. Okay, so traders nowadays, diorang tak pakai bar chart. Diorang menggunakan candlestick dan line chart untuk mengenal pasti support ataupun resistance. Okay, time frame, sistem kenaan time frame. Apa yang pentingnya time frame ni? Kenapa time frame ni kenapa time frame ni wujud dalam MT4 ataupun TradingView? Okay, jom kita kaji dulu. Time frame ni, apakah function dan fungsi time frame? Right. Monthly, weekly, daily. Okay. Dia menceritakan storyline lah. Storyline untuk jangka masa yang panjang. Okay. Contohnya kalau you all dah start letak satu position, mesti boleh hold setahun, 2 tahun. Okay. Usually monthly, weekly, daily ni adalah position trader ataupun swing trader. Okay. So, this is for monthly, weekly, daily. Dan untuk intraday, kebiasaannya, diorang akan ambil daily saja. Daily dengan weekly sebagai diorang punya storyline. Okay. Dan usually kebanyakan trader yang melihat 3 time frame ni saja adalah trader yang letak position dia dan akan close. Ni saya punya yang biasa saya kaji lah. Akan letak position dia dan close selepas minimum 6 bulan. Baru dia akan close position dia. Okay. So now kita fokus on H4 dan H1. Okay. H4, H1 ni dia menentukan arah pergerakan sebuah harga pada satu hari atau satu minggu. Okay. So, kebiasaannya intraday dia akan main time frame ni. Untuk menentukan structure dan juga re-entry trend. Contohnya price dengan naik kan. Tertinggal dekat weekly. So, dia nak masuk, dia akan pakai time frame H4. H4 nanti dekat bawah ni adalah macam ni. Turun jap. Macam tu lah. So, ini usually intraday. Dia akan letak trade dia. Contohnya dia akan hold for 1 days until 1 week. Dia akan masuk Isnin. Dia tutup Jumaat. Ni saya punya definisi lah. Okay. 45 until 41 minutes. Ni adalah scalping. Biasanya dia letak position dia. Letak 0.01. Pukul 10. Okay. 5 minit dia tutup. Dapatlah dalam $1. Contohlah. So, ini adalah scalping trader. Okay. Alright. So, move on to the next one. Okay. OHLC. Okay, apa pentingnya OHLC dengan OLC ni? OHLC. Ya, kau boleh lah. Semua orang cakap second movement. Tapi apa yang membedakan second movement ni sebenarnya adalah sakit. Adalah dengan menggunakan candle untuk confirmkan dia. Okay, nanti saya akan ajar cara menggunakan candle ni. Okay. Tengok open low, high close.
Dengan secara term lain, dia panggil bullish. Open, low, high, close. Ini menandakan price tengah naik. Okay, dari sudut lain kita panggil buyer in place. Okay. Di sini pula kita ada high pula. Open high, low close. Open high, low close. Di sini kita dapat tahu yang bahawa seller tengah in position ataupun in control of market. Okay. Seller yang tengah control market tu. Alright. Jadi pentingnya kita nak tahu candle ni macam mana, candle yang naik ni apakah dia buat, candle bawah ni apakah yang sedang buat. Okay. Sebab ini akan menentukan nanti sama ada kita nak jual atau beli. Alright. So, saya padam lah. Okay. Now kita nak identify market trend. Kenapa kita perlu tahu market trend ni? Kalau kita nak tahu storyline sebuah market, kita mestilah kena tahu market trend. Sebab kalau kita tak tahu market trend, kita tak tahulah storyline itu apa. Storyline. Kalau kita nak tahu storyline tu macam mana, kita kena mahirlah market trend. Okay, uptrend dan downtrend. Apabila kan tadi OSLC kan ada price naik, turun kan? Macam ni. Okay. Apabila price naik mendadak macam ni, kita akan panggil dia uptrend. Bila uptrend, kita akan fokus buy sahaja. Uptrend, kita fokus buy. Kenapa lukis kat sini Blur. Okay. Uptrend, kita fokus buy saja. Jangan cari sell. Buy, sell is no. Okay, bila downtrend, kita fokus sell. Buy, no. Okay. So, macam mana kita tahu dia market trend uptrend ke downtrend? Okay. TGMT4 ya. Alright. Jom kita tengok gold. Okay. Secara besar, purata cerita dia, gold kat sini tengah buat uptrend. Dia naik, turun, break, turun, naik. Dia main, dia break. So turun balik, so dia break balik. So dekat sini kita hanya fokus buy. Tapi apa terjadi kat sini? Ni dia turun, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. So ini sell. Fokus sell saja. Fokus sell. So bila kita dah kenal pasti trend line ni, baru kita tahu storyline ni. Storyline dia adalah price nak naik ke atas. Sini price nak naik ke bawah. Okay. Tapi dia naik ni, dia nak pergi mana? Point A nak pergi point B. Point B tu mana? Point A tu mana? Ini point A, dia nak turun sampai ke mana? B. B tu ke mana? Okay. So, apakah itu A dan juga B? Kita dah tahu storyline. Now, kita nak tengok A dan B. Kita balik slide. It's okay. Right. So, A tu, kita ambil bahasa mudah dia, adalah valid support dan juga valid support. Support tu apa? Support tu adalah harga terendah. Okay. Contohnya, price tengah turun dan dia bounce. Ini kita panggil harga terendah. Okay. Low price. Okay. Apa low price tak? Betul-betul translate ni. Lowest price. Ni. Okay. Okay. So, ini adalah kita panggil support. Tapi, apakah yang memvalidkan support ni? Apabila terciptanya second movement. Okay. So, sini akan jadi first,
Sini akan jadi second. Okay. Bila wujud ni benda ni, barulah terciptanya valid support dan di sinilah kita fokus untuk buy. Okay. Selalu ingat support ni adalah harga untuk buy. Okay. Bukan support tetapi valid support. Okay. Valid support. Jadi jom kita tengok. Apakah yang dimaksudkan sebagai support dan juga second movement. Apakah yang memvalidkan juga second movement ni? Okay. Tanpa karakter ni, valid support ni, second movement ni takkan terjadi. Okay. Jom kita tengok slide sebelah. Alright. So, kita tahu harga terendah adalah di sini. Dia telah membuat support. Okay. Dan dia membuat harga tertinggi, iaitu resistant. Ni kita bagi support, kita panggil harga tinggi, resistant lah. Lepas ni kita akan belajar resistant tu apa Dan juga dia turun, hilang lah. Dia turun, dia membuat support yang baru. So kita akan panggil S1, S2. So apa yang memvalidkan S1 ni adalah apabila S2 ni pecah R ni. Ni kita panggil R1 lah. Pecah R1 ni membuat R2. Okay. So apabila price membuat R2, secara automatik dia S1 ni ada tempat kita fokus untuk buy. Okay. Tempat kita fokus untuk buy. Cukup. Itu saja. Okay. Tapi apakah yang memvalidkannya? Apakah yang memvalidkan second movement ni? This area. Tadi kita belajar OHLC kan? Okay. Ingat ni. Support, harga naik. Harga naik adalah candle bullish, buy. Dan kita tahu yang memvalidkan second movement ni adalah apabila adanya harga jatuh dan harga naik balik. Jadi jatuh ni adalah bearish. 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 Okay, adalah bearish. Itu barulah harga tu naik balik. Di sini kenalah ada bullish. Okay, sekejap. 1, 2, kita buat sini. Okay. So, bila ada benda ni, barulah terciptanya second movement. Ada bullish, ada bearish dan ada bullish. Dia pecahkan. Barulah terciptanya second movement. Contoh sini. Bearish, bullish kan. Dia naik. Dia wajib buat satu candle bearish ni. Lepas tu, dia break dengan bullish. Candle ni breakkan bullish tu. Okay, so ini akan jadi S1. Dia buat high kan, dia buat harga tertinggi baru. Ini akan jadi R1. Dia turun, dia berhenti setakat sini je. Sini akan jadi S2. Okay, dan harga ni telah pun pecahkan dia. Dan dia buat R2 di sini. Secara automatik dia, sini akan jadi second movement yang valid. Kalau tak ada candle merah ni, walaupun di line chart okay, ni isu dia yang biasanya orang akan kurang jelas dengan benda ni. Okay, imagine dekat line chart dia jadi macam ni. Okay, ataupun macam ni, tak apa, kita buat clear tak apa. Okay, semua ingat ini adalah second movement. Akan tetapi jikalau price tu macam ni. Jikalau price tu
membuat macam ni. Syah? Oh Syah. Syah. Hilang dah. Okay, it's okay. So, jikalau price tu dia turun, dia naik. Naik. Dan dia buat macam ni je. Okay. Tapi dekat lain chart dia buat macam ni. Turun, naik, macam ni je. Automatic kalau candle ni tak bearish, tak merah, atau ada ni color lain, this is not a valid second movement. Auto. So tak payah pakai. So jangan anggap yang bawah ni adalah valid support. Nanti dia akan tembus. Price tu akan tembus. Okay. So kena fahami benda ni. Alright. Okay. Tak apa. So slow. Dan kita move on to the next one. Tadi tu valid support. Sekarang ni valid resistance. Benda yang sama, cuma kita terbalikkan saja. Resistance adalah harga tertinggi, highest price. Dan dia naik, dia buat R2. Ini adalah R1, R2. Dia break. Sini tadi S1, dia break, dia buat S2. Automatic ini akan jadi second movement. Dan bila ini jadi second movement, ini auto R1 ni akan jadi valid resistance. Okay. Di sinilah kita fokus nak sell. Alright. So, macam mana kita nak tentukan whether second valid ni valid ke tak? Benda yang sama. Benda yang sama juga. Kita kena mata aku. Benda yang sama juga kita kena buat. Contoh dia, price tengah naik. Okay. Price naik. Okay, price turun. Buat biru lah, sorry gang. Okay, sini naik. Turun. Okay. Price turun. Lepas tu dia naik. Dia kena ada candle bullish satu. Wajib ada candle bullish. Lepas tu candle bearish pula datang. Pecahkan dia. Barulah sini akan jadi auto resistance 1. Sini dia naik, dia turun, dia buat support 1. Dia naik, dia buat resistance 2. Dia break. Dia akan buat S2. Automatic sini akan jadi valid second movement. Sini auto akan jadi resistance yang valid. Okay? So, itulah sebenarnya kita nak identify valid resistance dan juga valid support.
Alright, sorry gang. What happened? Don't know what happened. Sorry. Hello. Dengar ke tidak? Dengar. Alright. Sorry gang. Don't know what to do. What happened? So don't know. Sedih sini. Okay. Sebelum kita sambung. So far semua faham lagi Kira ada yang tak faham lagi ke? Semua clear Alright. Kita di mana tadi Mula dari awal. Jangan begitu. Sedap. Siapa cakap mula dari awal ni? Cenglot loh. Tak ada. Okay. Alright. Nice. So back to our okay. Sam. Tunggu sekejap geng Alright. Gambar loading geng. Gambar loading Cincang mabon ciao. Ini cas iPad lah. Alright geng, sekejap. Cas iPad dulu. Record dulu. Okay. Ni TikTok. Alright, testing 1 2 3 clear Alright. So sambung balik yang tadi, kita share dulu. Share screen. Tengku Ajalani, dia ni idola saya. Idola rollerblade. Dia lah ajar saya main rollerblade. Satu kelang cik dia rollerblade. Charge phone jap. Charge iPad jap. Sebentar Okay. So, alright. Ni borang sini 331 mat. Mangai. Okay. Tanya. So, berbalik pada resistor yang valid Dengan ni dulu Terwujudnya resistor ni apabila price dia buat R1. Apa tak tahu Bateri aku yang jam Okay. Price dia buat what happened to this Apple? Okay, never mind lah. Don't care about this pen. Okay. So, apa yang terjadi? Saya pakai tangan ni gang Apabila price buat R1, dia naik, dia turun, dia buat S1. Okay, nampak tak candle biru ni? Wajib ada candle biru ni dulu ataupun bullish ni membuat R2 dan di breakkan balik dengan candle bearish ataupun candle merah membuat S2. Secara automatik ini adalah jadi second movement yang valid. Okay. Dan ini akan jadi resistance yang valid di tempat di mana kita akan sell. Okay. So, delete screenshot dulu. Okay. Mati tak ikan ni. Okay. So, dah faham tu Okay. Sekarang kita belajar apa itu support become resistance dan resistance become support. Kena dengar elok-elok Ada sebab kenapa saya ajar resistance yang valid, support yang valid. Support become resistance dan resistance become support. Sebab inilah korang akan pakai nanti untuk buat duit dia. Memang teknik ni dia ajar untuk buat duit. Minum air aus. Air ni disponsor oleh SRK. Cool. Alright. So, apakah itu support become resistant? Support become resistant. Siapa yang tak boleh guna ni? Stress aku. Okay. Alright. Tak boleh pakai je. Sekejap geng Okay. Tak boleh pakai geng. Pen ni made in China. Okay. So, apa itu support become resistant? Okay, dengar ni. Dengar ni elok-elok. Hai sahabat-sahabat saya semua. Support become resistant adalah apabila support valid di break ataupun dipecahkan oleh oleh bearish candle. Okay, contoh faham Support tadi, kita support adalah harga terendah.
So S1. Okay. Dia membuat valid support. Okay. Jadi apa yang menjadikan support become resistant adalah apabila ni S2 apabila S1 ni dipecahkan. S1 ni dipecahkan barulah support ni jadi resistant. Anda faham? Apabila dia di-breakkan barulah jadi support become resistant. Kalau ni saya punya pemahaman Kalau yang biasa saya tengok benda ni akan jadi. Kalau saya ulang balik 10 kali. Kalau dia naik macam ni kan. S1, S2, okay. Ni adalah second move, ni dah dua-dua. S2, Allah, okay. So, kalau dia break ni je, secara jujurnya, sini takkan jadi resistant. Tidak akan jadi resistant bagi saya. Tidak akan jadi resistant. Sebab je, dia adalah tidak valid. Okay. So, biar dia break satu ni dulu. Dia break satu ni dulu. Saya ulang 10 kali. Penat tak, Cai? Dia break satu ni dulu, barulah support ni jadi resistant. Tak break satu, jangan anggap dia resistant. So, itu adalah support become resistant. Contoh, kita buka slide sebelah. Okay. Contoh, bila nak pakai pen. Okay. Nice. Zoom. Okay. S1, S2. Oi, terkejut aku. Siapa ni? Cincau mabun cau. Cau. Siapa yang sorry? Siapa yang suara? Kenapa Mak? Sorry. Terkejut saya. Okay. TF berapa bro? Jangan cerita pasal TF. Jangan cerita pasal apa. Okay. Kita cerita semua. Kita santai je. Okay. Kena santai. Santai apa. Okay. Alright. Ya, Tengku Azlani. I love. Tak cakap I love you tu. Baik. Okay. Ni apa dia? Speaking Chinese sikit. Wong Fei Hong. Okay. So, dengar ya. S1. Apa yang tak boleh guna lah. Oh, lupa. Screenshot dulu. Okay. Apabila S1 di break, barulah sini kawasan jadi resistant. Okay. Barulah kawasan ni jadi resistant. Sebab tu dia naik, dia turun. Sebab tu dia naik, dia turun. Sebab tu dia naik, dia turun. Okay. Tengok apa jadi kat S2, dia break. Tengok apa jadi kat S2, dia break. Dia break. S2 ni, dia break. Bukan tak break. Tapi kenapa dia naik? Kenapa dia tak naik ke turun? Sebab ini bukannya valid support. Jadi, bila dia break, dia takkan jadi support become resistant. Tak akan. Dia wajib S1 yang pecah lu. Barulah naik, macam tu. Kita tengok candle. Tengok candle. Wajib tengok candle pula bagi kau faham. Bersyukur pula. Tengok ni. S1, S2. Bearish, bullish, bearish, bullish. Valid second movement. Betul tak? Dia naik, dia tembus. Dia tembus. S1 ni tembus. Jadi, dengan secara tak langsungnya, dia akan pull back, kita enter, sell. Sebab ini adalah resistant. Resistant tempat nak sell. Support tempat nak buy. Faham tak? Okay. Biar S1 ni pecah, baru kita fikir nak sell. Okay. Kita pula sebelah. Next slide. Next slide. Next slide. Resistant become support. So, tadi S1 pecah, barulah dia akan jadi resistant. Resistant ni sebaliknya. Kita ada R1, dia buat S1, naik, dia buat R2, dia buat S2. Bagi dia pecah lu R1 ni, barulah resistant ni akan jadi resistant become support. Okay.
barulah jadinya resistance become support. RBS. Okay? Alright, so kita example. Ada example by example. Tengok, tadi kita buat resistance dekat sini. Support dekat sini. Sekarang kita buat resistance dekat sini. Cerita dia pusing mana-mana pun akan jadi benda sama kak. Tapi tak apa. Saya pun kena lipat dengan goal kak. Sedih hidup. Okay. So, resistance R1. R1 dia naik. Dia turun. Dia buat S1. Dia naik. Dia buat R2. Dia turun. Apa jadi? Dia naik. Kan? Dia main. Dia break. Boom, break. Terus jadi resistance become support. Dia turun balik. Naik. Baru kita buy. Okay? Barulah kita buy. So itu adalah konsep resistance become support. Biar pecah R1 dulu. Okay? Okay, sekarang ni kita pergi ke SOP. Sebelum pergi SOP dulu, saya tengoklah ada soalan tak? Ada soalan tak? Kita tanya. Jia Tengko. Okay. Iman. Tapi yang S2 tu ada second movement ke atas S3. Okay. Tengok ni Always focus on this one. 1, 2, 3, 4. Okay. R1, S1, R2, S2. Betul tak? Sini akan jadi first. Tapi dia buat R3, dia pecah S2. Jadi S3. Betul tak? So jadi sini pun adalah valid resistance. So ini R4. Jadi S4. Ini pun jadi valid resistance. So kalau price naik, kan, dia turun sini, dia break. Sini buy lah. Sampai sini sell. Dia main lagi. Dia break. Sini buy lah. Sini sell. Dia naik lagi. Break. Turun lah. Sini buy. Sini sell. Same goes with support. Naik S1. R1. S2. R2. Lah. S3. R3. It's okay. Santai saja. Dia break. Okay. Dia break kan. So, ini jadi first S1 valid. Then, buat benda sama tak? Dia break. Tanda di sini. Okay. So, bila price turun, dia break. Sini, sell lah. Dia break. Sini, sell lah. Macam tu je. Okay. Tu je lah. Faham tak? Faham tak? Kadang kenapa dia ambil bawah sikit, dia tak ambil betul-betul zone RBS dan ada reason ke? Okay, nanti saya akan tunjuk kenapa dia ambil zone atas, zone bawah. Okay. Alright. Valid dekat semua time frame. Yes, Andy. Valid dekat semua time frame. Tapi nanti I akan bagi you I akan suggest time frame yang lebih safe lah untuk monitor. Okay. Alright. So, sekarang baru kita fokus dekat SOP. Okay. SOP ni yang kita kena fokus. Sebab without SOP, korang trade membuta tuli orang panggil. Okay. Right. So, SOP reversal. Apakah maksud SOP reversal? Ada putih ya? Putih. Okay. Apakah maksud SOP reversal? Okay. Tadi kita dengar market trend, betul tak? Market trend, dia naik. Tengah naik kan? Reversal ni bermaksud apabila dia naik, dia jadi ke bawah balik, dia turun. Maksudnya start, kita dah fokus buy. Bila reversal ni jadi, kita fokus sell. Itu adalah SOP reversal. Alright? Tak, itu adalah maksud reversal. Apa benda SOP? Okay. So, step 1. Mencari dan mengenal pasti value support dan resistance. Okay. Kita dah tahu tadi. Second valid support atau resistance terjadi apabila adanya second movement. Dan kita tahu second movement konsep tu macam mana. Tengok ni. Dia naik.
Dia turun, ada bullish, betul tak? Dia naik, dia break. So sini R1. Sini S1. R2. Dia buat S1. S2. So, dia naik. Dia naik. Dia turun. Jadi R3. S4. No, dia naik. Sini kan tak valid. Biar dia jalan. Don't care. Naik. Sini dia break. Pun break juga. Don't care. Sampai atas ni. Okay. First step, kita dah tahu. Cari valid. Cari valid resistance. Kedua, tunggu dia pull back. Maksud dia, bila korang dah ada zone tu, ada zone, biar je dia pull back. Pen stabilo ni betul lah. Tapi bateri dia. Macam mana ya? Go off. Apa lagi yang? Sekejap gila pakai pen balik. Segam lah. Okay. Apabila kau dah ada satu zone yang valid, biar dia masuk dulu. Dia masuk dulu. Maknanya tunggu je dia masuk dulu. Tunggu je dia masuk dulu. Barulah kau cari confirmation. Confirmation dekat lower time frame. Maksud dia lower time frame ni, dengan ni dulu tak kisahlah kau mark dekat mana-mana pun. Sebab tu cakap SOP ni tak ada konsep time frame. Tapi dia ada sebenarnya, tapi untuk pakai SOP ni tak ada konsep time frame pun. Okay? So, bila dah tahu ini zone resistance yang valid, carilah, bila dah price dah masuk, tunggu confirmation. Okay. Apa itu sebenarnya confirmation? Ini yang ramai tak tahu. Ini yang orang asal masuk zone tekan, asal masuk zone tekan, asal masuk zone tekan. Faham tak? Jangan masuk zone tekan. Bila kita cakap tunggu confirmation, tunggulah confirmation tu terjadi. So, apakah itu confirmation? Okay. Ini yang biasa saya pakai untuk mengenal pasti confirmation. Ini je. Alright? Harap boleh pakai pen. Pen pun tak boleh pakai. Oh, patut lagi yang tak pakai. Tercabut dia punya kepala dia. Okay. So, confirmation. Kita tahu adanya valid resistance adalah untuk kita sell. Okay. Ingat. Resistance untuk sell. Okay. Tunggu yang ini. This is first confirmation. Second confirmation adalah breakout. Kita cakap valid breakout. Okay. Sell. S, B, R. Support become resistance. So tunggu je lah ni kalau nak sell. Kalau dia tak bagi, janganlah masuk. Janganlah sell. Faham ke tidak? So kita tengok dekat sini. Bila price masuk zone, carilah valid resistance. Okay. Menangkan sini tak nampak. Kita terus pergi dekat MT4. Okay. Ingat. Wah. Okay. So, wow. Apa cetak? Okay. Sini ke? Ke sana? Di sini, di sana, di sini, di sana. Jadi this one? Rasanya di sinilah. Tapi di mana-mana pun boleh. Jadi the same pattern. Underscore. Kita nak tunjuk, kena tunjuk yang sama dulu. Nanti saya tunjuk yang di mana-mana boleh pakai. Okay, di sini. Di sini kau dan aku hari yang paling indah. Okay, betul ni. Naik. Turun, naik. Jadi valid resistance. Okay. Cara saya marking, saya akan ambil shadow to shadow. Saya tak akan ambil bucu ni. Sebab apa? Sebab saya boleh. Bukan. Sebab apa saya suka ambil shadow to shadow. Shadow to shadow. Sebab saya nak price tu masuk. Dia buat confirmation dekat dalam ni. Dekat highest time frame lah.
boleh je ambil sini. Tapi ramai yang terkejar nanti dekat sini. Okay, kita tak nak. Kita nak bagi dia bernafas dulu dalam zone. Okay, saya akan ambil shadow to shadow. Okay, shadow to shadow. So, once the price dah datang balik kat situ, kita pergi lower time frame. Ni adalah daily. Boleh pergi ke H4, boleh pergi ke H1. Okay, tiada masalah. Okay. Tengok apa terjadi di sini. Tengok apa terjadi di sini. Okay, geng. Zoom sikit, zoom sikit. Tak boleh zoom lagi. Okay. Tengok ni. Pakai line chart. Oh, lupa. Korang biasa pakai line chart kan? Okay. Kita buat sini dulu lah. Okay. Biasa korang ambil macam ni kan? Okay. Saya bila dah buat macam ni, saya akan pergi candle. Okay. Contohnya, kita cari valid resistance dan juga support. Betul tak? So, kita nampak price naik, dia turun. So, bila dia buat sini. Lepas tu dia buat sini. Faham tak? Jadi, macam kita nak validkan second movement ni, kita pakai candle lah. Pakai candle. Pakai candle. Buka candle. Masa ni saya ajar. Okay. Kena ada candle naik. Candle ada candle naik. Candle turun. Candle naik. R1. S1. R2. Break S2. Okay. Kena ada candle naik. Lepas tu lah baru kita boleh tanda zone atas ni sebagai valid resistance. So apa saya buat, saya akan tanda zone dari shadow to shadow. Saya akan ambil candle yang puncanya naik. Dia naik dan turun. Okay. Saya macam tu. So apa jadi is, bila price masuk je dalam zone ni, jangan gopoh-gopoh nak tekan. Biarkan je. Pergi kat lower time frame, H1 pun boleh lah. Kita ambil H1. Okay. Okay. Kita tahu, semua tahu. Yang nak adanya valid ni, barulah kita sell. Apa yang korang nak cari dalam zone ni adalah sebenarnya pattern yang sama di sini. Dekat daily buat benda ni. Bila price masuk je dalam zone ni, pergi kat smaller time frame, cari pattern yang sama. Sini. Tengok apa jadi kat sini. Dia membuat pattern yang sama. Faham tak? So, bila dia dapat pattern yang sama dekat sini, kan? Tunggu dia sampai. Enter je lah. Sampai enter. Sell. Sell. Inilah confirmation. Inilah confirmation. Inilah confirmation. Tak payah tunggu breakout lagi. Lambat. Tunggu je structure macam ni. Okay. Bila price masuk zone, contoh kita nak sell. Ni zone kan. Ni zone. Price masuk je zone ni balik. Pergi je kat lower time frame sekecil sikit. Tak apa. Kecil H1 boleh. H4 boleh. Janganlah kawan daily pergi M1. Memang tak logik lah. Daily pergilah H4 atau H1. Masuk je sini. Carilah benda yang sama. Sell. Boom. Habis. Habis cerita. Sadaqallah Azim. Tutup webinar ni. Cari benda tu je. So, bila dah ada benda tu, okay, bila dah ada benda tu, tunggulah price sampai. Contohnya, dekat sini tadi, korang nampak ada second movement, tandalah zone ni. Tanda zone ni. Tanda je. Dia akan datang, dia akan masuk balik, masuk sini, enter je. Kalau dekat zone besar tadi dah pakai shadow to shadow, ikut korang lah. Zone kecil ni kau nak ambil ni, bucu ni. Ikut korang lah, mana-mana kesesaan korang. Faham tak? At the end of the day, teknik ni benda yang sama lah nanti datang. Enter je lah. Okay. So, bila ada pattern tu, jadilah pattern reversal. Faham ke tidak? Sebab, kita dah tahu market tengah naik. Market dekat sini, this area tengah naik. Faham tak? Guys, ibu call lah guys. Ini lagi penting pada ni, panggilan ilahi. Tunggu sekejap my mom call sekejap. Sekejap. Syah, jangan pause lah. Pause. Right. Sorry again, gengs. Kita fokus balik. Okay. Right. So, bila price penghilang. Okay. Tadi kan cakap, bila price tengah naik, kan, dia akan jadi macam ni.
Jadi pattern reversal dia akan start turun. Dia continue. So macam mana kita reversal kat sini? Kita cari pattern yang sama yang dekat di mana dekat lower time frame tadi. Pergi balik H4 ataupun H1. Dia buat benda yang sama. Okay. Allahu Akbar. Benda yang sama. Iaitu dia buat second movement. So auto masuk tekan je. Auto dah jalan. Okay. Itu je. Confirmation dia. Itu confirmation sebenarnya kita tunggu. Okay. So itu adalah setup reversal. Okay. Faham tak? Ada soalan ke? Jemaah record balik tak? Saya rasa saya record balik. Dia cuba double check. Saya record balik. Nice Okay, cool. Okay, ada yang tak faham tak? Kurang faham. Okay, apa yang kurang faham? Siapa nama ni? Brother iPhone. Nama brother iPhone. Ni brother iPhone. Tak faham sebab apa kita kena clearkan sikit. Yo. Kena kira candle ke entry di time frame mana? Okay. Sampai zone buat relax je. Okay, sekejap Saya guna M1 sebab saya suka kacau orang. Okay. Sekejap. Aduh, brother iPhone ni kita risau brother iPhone ni tak faham. Okay, tak apa. Tak apa, sebab tu cakap zone besar tu biarkan je zone besar alam pun biarkan. Imagine saya tunjuk awak. Zone ni 140 pip. Zone ni 140 pip. Bila awak enter dengan confirmation pada zone 140 pip tadi, ni zone 140 pip awak nampak pattern ni. Okay, pattern ni kan. Tadi ni zone 400 pip 140 pip. Okay. Tunggu je pattern ni, mark je. Mark je daripada 140 pip tadi terus jadi 4 pip. 4 pip 140 ke 4 pip. Ya Allah, mudahnya trading ni. Mudah sangat. Okay. Kita tahu kenapa sini dia naik, dia turun kau-kau, dia turun menjunam. Kita kaji lah. Pergi daily. Tadi sini daily, apa ni? Resistion. H4 dia buat apa? Dia buat valid resistance. Second movement yang valid. So jadi R1, S1, R2, S2. So mark je candle ni. Allah Akbar. Tak tahu nak cakap apa dah. Penat lah. Mark je candle ni. Ambil lah shadow to shadow. Kalau korang kan nak main shadow to shadow kan. Tapi saya kurang sikit lah. Pun kena juga. Aduh. Mai. Tak tahu nak cakap apa. So ini adalah setup reversal. Saya ulang balik Kalau awak ambil daily punya zone H4, H1 tunggu benda yang sama dalam zone. Contohnya sini zone. Okay. Price masuk je. Dia masuk je. Biar dia masuk. Dia masuk je. Pergi kat small time frame sikit. Cari benda yang sama. Dia masuk. Tekan je. InsyaAllah akan jadi. Tekan je. SL saya biasanya 10 pip saja. Paling common pun 5 pip SL saya. Itu je. Okay. So sebab tu tekan jalan. Right. So itu adalah confirmation. Okay. So habis sudah setup reversal. Now kita pergi setup breakout. Okay. Breakout ni guna dia untuk apa sebenarnya? Breakout ni biasanya kita guna untuk safe entry. Second entry. Okay. Second entry is always the best. Maksudnya biar price jalan dulu. Yang masuk tekan auto. Okay. Okay, jom kita tengok. Contoh.
breakout-nya SOP. Mencari dan mengenal pasti support valid resistance. Okay, ada support valid resistance. Sebelah ada breakout. Dia kena break S1. Okay. Break. Ni S1. Nanti orang marah kali hijau tak nampak. S1, S2. Dia kena apa? Break. Break S1. Break S1. Dan tunggu dia datang balik. Dia pull back, korang enter. Dia pull back, korang enter. Dia pull back, korang enter. Okay. Jom kita tengok. Dekat ni. Berapa ni? Dekat. Kita ambil goal lah. Semua ambil goal. Suka goal kan? Semua kan suka goal. Goal. Hati. Kita pergi daily. Okay. Tengok ni breakout entry. Ni adalah valid resistance. Dan telah pun di break. R1, S1, R2, S2. Dan R1 ni pun telah di break. Jadi janganlah kita risau, kita gawat. Kita mark shadow to shadow saja. Okay. Bila price dah masuk dalam zone. Price masuk dalam zone. Apa yang kita nak cari? Iaitu tadi sini jadi confirmation untuk sell. Confirmation untuk buy apa? Confirmation untuk buy adalah macam ni. Sebaliknya lah. Enter lah balik. Biar je price masuk zone. Biar price masuk zone. Then pergi H1. Carilah benda yang sama. Okay. Sini ada tak? Macam tiada. So, tak apa. Kita pergi kecil lagi. Boleh kecil lagi. M30. Sini ada tak? Sini ada. Arah sayang. Arah. Dia naik. Dia turun. Tak nampak. Tapi merah. Okay. Naik. Turun. Naik. Turun. Kan ni. Sini satu kan. So sini S1. S2. S3. Biar dia turun. Dia main. Nampak tak? Dia respect S2 ni. Enter je lah. Nak cakap. Nak sell dari sini. Nak buy macam ni lah. Cari yang dalam zone ni. Cari yang ni. Jadi je benda ni. Enter. Bukannya orang jadi ahli pak nujum. Dia masuk sini. Confirm akan fly. Kalau korang dah masuk sini. Korang tekan je. Contoh dia masuk zone. Korang tekan. Ini yang biasa terjadi lah. Okay. Dia masuk, tekan. Ini biasa terjadi lah. Saya terpaksa cakap lah. Pergi kat sini, tekan gini ni. Kalau korang signal provider, saya faham lah. Jujur saya cakap. Tapi kalau korang bukan signal provider, janganlah buat. Okay. Sini. Ni. Kalau korang buat teknik asal masuk tekan. Okay. Saya bukan kutuk signal provider. Saya cakap kalau signal provider dia memang buat sebab diorang mengejar pips dan juga mengejar profit yang cepat. Okay, diorang nak tolong orang kena bagi duit banyak. Kita yang trade sendiri, yang tak ada responsible, jangan mengejar-ngejar. Kita biar dia buat structure dulu. So, bila kau enter sini, contoh sini 20 pip, 30 pip. Lepas tu, tengok sebaliknya, 30 pip. Nampak dia turun lagi jauh. 170 pip. Faham tak? So, santai. Biar price masuk dalam dulu. Biar dia buat apa dia nak buat dulu. Bagi dia main. Dia dah buat structure yang kita nak. Kita buy lah. Kita buy. So, itu adalah setup breakout. So, macam mana kita nak combinekan setup SOP, reversal, dan breakout. Okay. Macam mana kita nak combine ni? Okay. First of all, kita ada zone. Contoh ni zone daily. Zone daily ada resistance yang valid.
Bila price masuk, setup reversal tadi apa? Kena ada. Dia buat macam ni. Dia masuk, dia buat macam ni. Tahu tak? Okay. Terbadan. Kena buat besar sikit geng. Sini daily. Kan? So sini adalah resistance. Okay. Dia naik. Okay. Masuk. So, kita tunggu structure yang sama. Dia buat balik second. Korang kasih ni sell. Tapi what if terlepas? Inilah kita pakai setup breakout pula. Contohnya sini ada valid, sini valid kan? Sini valid contohnya. Biar dia jalan dulu. Dia break, barulah kita enter. Inilah second entry. So inilah biasanya yang memang tekan biru lah. So inilah combination reversal dan breakout. Sini kita tunggu reversal pattern. Bila dia dah jalan, kalau ada zone breakout, enter je lah kat breakout. Faham tak? So, nak cari reversal, contohnya resistance, cari yang resistance sama dekat lower time frame. Okay? So, breakout dia pula akan terjadi bila pattern macam ni. So, cari macam ni je. Cari macam ni je. Korang nak trade, cari 4 benda ni. Cari 4 benda ni kan. Sekejap saya tunjuk semua kan. Semua confirmation saya tunjuk. Payah nak padam semua lah. Okay. Pattern ni korang cari je pattern ni. Kalau kau nak buy sell, cari pattern ni. Pattern ni korang cari. Nak sell 1, 2. Okay. Naik. Sell. Ni adalah sell Satu lagi. Oi, begitu pula dia. Okay. Naik, turun. Sell. Ini je kau akan cari untuk sell. Okay. Boleh je macam ni. Tak ada masalah pun. Tapi lebih selesa kalau kau pakai yang ni. Ini saya punya cara lah. Lebih selesa lah. Okay. Alright. So, kedua. Kalau nak buy. Carilah benda yang sama. Buy. Sell. Buy. Cari benda yang sama. Okay. Cari benda yang sama. Sini naik. Ni buy. Cari benda yang ni je. Korang cari benda yang ni, insyaAllah mesti boleh profitnya. Dekat mana-mana time frame boleh pakai. Di mana-mana time frame boleh pakai. Jujur saya cakap. Okay. Sebab teknik ni, saya dah bagi seorang yang memang zero knowledge pasal forex. Okay. Dia train diri dia pakai benda ni selama sebulan. Okay. Tapi mata saja. Sekarang boleh $10. Bolehlah hari-hari $10 jadi $50. Kalau dia rajin main buy sell $10, jadilah $1,000. Kalau dia rajin. Okay. Pagi sampai malam lah. Kalau rajin. Kalau kita media core yang kerja semua, santai lah. Cari setup je 50 pip. $10. Masuk FM, 50 pip. Contohnya 0.09. Dapat $45 satu hari. Cukup lah. Mau nak kerja. Okay. So, cara teknik 5 minit. Ni cara teknik 5 minit. Teknik 5 minit ni, first, cari je mana-mana support resistance yang ada di mana-mana time frame. Cari je mana-mana time frame. Contohnya, semasa saya pakai line chart kan. Okay. Pergi je H4 ke H1, M1 pun boleh sebenarnya. Dia ada masalah. Dia ada masalah langsung bagi saya. Okay. Contohnya di sini. Cari je resistance yang valid, support yang valid, dan kau tunggu je lah. Contohnya nampak sini ada resistance yang valid. Kan? So, tanda je. Tanda je resistance ni. Tanda je resistance ni. Kau tunggu je sebab nak 5 minit kan? Nak 5 minit. M1. Okay? Nak 5 minit. Tanda je, once dia break, kau tunggu dia pull back, enter.
Nampak tak? R1, S1, R2, S2. Dia break. Enter. Enter je. Okay. Biasanya orang tahu enter tapi orang tak tahu TP. Okay. Sorry. Screenshot. Okay. Kita dah ada resistor valid. Contohnya resistor valid dan kita nak sell. Kita sell, dia turun. Nak TP kat mana? Carilah first support yang valid. Contohnya sini harga dia. So turun. Ni kan first support yang valid. Sebab apa? S1, R1, S2, R2. Ambil TP sini dulu. Nah, dah cukup lah. Faham tak? Janganlah jadi ahli nujum nak pergi jauh lagi. Melainkan awak dah memang pro trader lah. Kalau pro trader, boleh. InsyaAllah bakal tu bias semua pro trader. So, itulah teknik 5 minit sebenarnya. M1. Pergi M1, cari je. Kalau awak tengok hari Jumaat hari tu, saya main buy sell, saya pakai M1 lah. M1 sahaja. M1 sahaja. Tak main no joke-nya. M1 saja. Uish. Bodoh ya. M1 saja. Kat sini saya buy high. Saya tanda lah. Saya buy sini. Tanda je lah. Tanda lagi. Allah, apa benda terbalik ni. Tanda lah. Setup 5 minit. Break, enter. Sampai kat sini pula, apa saya tengok senang je. S1, S2. Break. Okay, break. Dia naik balik. Kan? Dia kena ni. Masuk sini. Dia turun lagi saya yakin. Sebab dia dah break. Dan solid. So ini saya enter. Ni ada S lagi. Faham tak? Sini pun ada S lagi. Ada break. Enter. Sampailah kau muak. Tadi 5 minit. 5 minit je. Cari valid resistance atau valid support. Dia break je, enter. So, the higher the time frame, the longer you wait, the big the reward is. Give you example. Kita ambil daily. Okay, imagine daily dekat sini dah break. Sini break. Okay, kita tahu kita nak buy dekat sini. Faham tak? Okay, so bila dah mark zone, ambil zone besar. Dah mark zone. Contohnya dia break. Dia break. Okay. The higher the time frame, the longer you wait, the big the reward is. So bila dia dah masuk dalam zone, kau dah jumpa confirmation, kau enter lah. So kalau enter, tak ada pergi berapa? 400 pip. Tunggu berapa hari? Kita kira sama-sama. 1 hari, dia dah break 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat, dia dah buat confirmation. So kau tunggu 4 hari, tapi profit korang, sini dah buat confirmation, first entry, lepas tu tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. 5 hari kau dapat 400 pip. Mangai. Banyak Okay. TP korang kat sini lah. First TP. Ni. First TP. Valid. Resistant. Ambil je lah TP tu. Okay. Tengok kenapa sini dia turun. Kenapa dia tinggalkan shadow. Kenapa semua fikir dia nak naik tapi dia turun kat sini. Okay. Apa susah? Mark dia zone tu. Ni kan valid resistant. Valid resistant. Okay. Valid resistant. Price masuk pergi H1. Mana takut. Nampak tak dia buat pattern apa? Dia buatlah pattern yang kita nak. Nampak tak? Okay.
bila dah ada pattern yang kita nak, contohnya, korang dah mark sini, kan? Dia masuk zone. Korang takut lagi nak sell. Takut lagi. Yelah, tak apa. Dia dah masuk zone, jangan takut. Kalau dah H1, kau pergi M1 je. Pergi M1 je. Jangan takut. Pergi M1, buat lancat. Okay. Nampak tak? Sini ada S1, S2. Okay. Tetapi, korang akan tahu yang ni. Okay. Salah. My bad, bro. My bad. Okay, betul lah. S1, S2. Dia naik. Dia break Okay. Sini zone. Right? Sini zone untuk kita sell. Dia turun sell dia. Because dia break, cuba kau tahu higher time frame. Higher time frame dia buat apa? PM5. Dia akan ada cerita tersendiri semuanya. Semuanya akan ada cerita tersendiri. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Okay. Sepatutnya zone ni S1, S2, S3. Zone ni kita nak sell, dia tembus semua. Sepatutnya zone ni kita sell kan? Sepatutnya kan? Kita nak sell. Tapi bila dia tembus je, korang carilah apa? Carilah confirmation untuk sell yang lagi strong, iaitu sell dekat resistance R1, R2, R3. Kalau saya memang akan tunggu paling atas lah. Sapung. Jalan lah. Jalan. So, itulah sahaja setakat ini dalam webinar ini. Okay? Kalau anda semua rasa anda pernah loss dengan besar, anda rasa anda nak give up, anda tak tahan, anda rasa anda dah penat apa semua kan? Saya tunjuk awak, inilah kerugian saya paling besar tahun ini. Tahun ini, inilah kerugian saya paling besar. Okay? So, janganlah give up. Santai-santai je. Kerugian itu pasti. Okay? Kerugian itu pasti. Alright? Okay? So, setakat tu saja. Okay? Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Include slide. Saya akan include record ni dalam ni. Tapi kalau saya nak slide tu tak tahu kita macam mana. Okay. Saya tanya ada tak ni, ada tak apa nama ni? Pelan apa? Jemah candle mana nak mark zone shadow to shadow. Awak kena ambil candle ni. Sekejap. Macam mana SL screen. Saya buat lah. Okay. Kalau nak mark candle kan candle tengah naik, turun kan. Awak mark candle yang naik ni. Okay. Alright. Tu je. Tengok apa dia? Stop sikit. Okay. Alright. Teknik ni kau boleh pakai kat mana-mana pun boleh. Tak ada masalah langsung pun. Okay. Saya target goal dah boleh cari sell lah. Sebab monthly dia dah buat sell. Okay. Okay guys. Itu sahaja. Cikgu boleh tunjuk. Saya bukan cikgu. Tapi boleh tunjuk. Saya contoh reversal plus breakout. Reversal plus breakout. Reversal plus breakout. Teknik ni Ustaz dah ajar. Ustaz lah ajar saya teknik ni. Saya belajar pada dia. Okay. Teknik reversal dan breakout. Okay. Jadi kita try out. Okay. Reversal dan breakout. Okay. Sekejap Saya boleh nak record. Tak boleh. Tak apa. Nak record ke apa. Okay. Teknik reversal dan juga breakout. Okay. Ni sini ada zone untuk sell. Okay, kita game H1. Okay. Screenshot. Alright. Tengok ni. Zone ni turun, valid kan? Valid tu lah. So dia dah turun. Sini S1,
2. Okay. 1, 2, 3. Oh, sini ada satu lagi, gang. Sorry, gang. Maafkan saya. Kita kena delete dulu. Zoom sikit. Dah habis zoom lah. Ni. Okay. S1. S2. Okay. S1 pun telah di break. Ingat ini reversal. Kan? Ini breakout. Okay, nampak tak ni? S1, S2 telah pun di break. So ni breakout entry. Reversal, breakout. So itulah dia. Okay. Alright, gang. Setakat ini tu je lah kot. Ada apa-apa soalan? Last soalan. Cari soalan yang best-best sikit lah. Kalau ada S1, S2 tadi kita ajar. S1, S2, S3 tu macam mana? Saya lapar, ada burger tak? Kita cari burger sama. Okay. Saya rasa setakat tu je lah, okay, gang? Alright. Saya target goal nak turun lah. Monthly akan buat monthly pullback dan dia akan turun. Okay? Itu sahaja semua. Terima kasih kerana sudi datang ke webinar saya ni. Yang first dan last lah. Betul tak ada lagi, okay? Alright, gang. InsyaAllah kita jumpa lagi di mana-mana